Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, 18 dan 19 November ditetapkan sebagai hari kelepasan am. Begitu juga tol percuma pada kedua-dua tarikh berkenaan bagi lebuh raya di bawah 30 syarikat konsesi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara itu bagi memudahkan urusan pengundi menunaikan tanggungjawab pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Sabtu ini. Beliau berkata tarikh 19 November turut diumum sebagai hari kelepasan am kerana terdapat kemungkinan syarikat-syarikat swasta beroperasi pada hari berkenaan menyebabkan pekerja mereka tidak boleh mengundi. Seperti yang saya umumkan, kerajaan menetapkan hari Jumaat dan Sabtu 18 dan 19 November sebagai hari kelepasan am. Kenapa kita kata hari kelepasan am? Sebab mengikut dari segi kerajaan, kalau kita umumkan pelepasan am, semua boleh bercuti. Hak mengundi adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan dan saya nak supaya saya menyeru kepada pengundi supaya tidak ada alasan untuk tidak ulang mengundi. Perdana Menteri turut mengumumkan tarikh pembayaran gaji penjawat awam bagi November 2022 diawalkan pada 17 November, manakala bayaran pencen kepada pesara pada 14 November. Individu yang positif COVID-19 wajib memakai pelitup separuh muka semasa hari mengundi, manakala bagi pengundi lain pula adalah amat digalakkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing. Menerusi kenyataan diperjelaskan pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan singgah di mana-mana sebelum dan selepas mengundi dan perlu pulang segera selepas selesai mengundi bagi memastikan proses pengundian lancar dan selamat, terutamanya bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan. Pengundi positif COVID-19 perlu mematuhi penjarakan fizikal yang selamat. Manakala penjarakan fizikal bagi pengundi lain amat digalakkan. Petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat pengundian bagi membantu urusan pengundi positif COVID-19. Sebanyak 970 saluran mengundi disediakan bagi pengundian awal PRU 15 esok. 265,531 pengundi dalam kalangan pegawai dan anggota polis dan tentera serta pasangan mereka bakal menentukan pilihan masing-masing. Ia melibatkan 146,737 pegawai dan anggota tentera serta pasangan dan 118,794 pegawai dan anggota serta pasangan polis pasukan Gerakan Am PGA. Di Negeri Sembilan, 15,048 tentera dan pasangan serta 5,176 polis dan pasangan akan mengundi esok. Salah satu pusat mengundi dibuka esok di Markas Pemerintahan, Latihan dan Doktrin Tentera Darat PLDTD, Kem Segenting, Negeri Sembilan. 5 saluran mengundi disediakan di pusat mengundi tersebut. Notis langkah pengundian turut ditampal di pusat mengundi selain kemah disediakan di luar Dewan bagi pendaftaran pengundi awal esok. Sementara itu, di Langkawi, 1,126 pengundi akan keluar mengundi awal bagi Parlimen P004 Langkawi. Ia membabitkan 4 pusat mengundi yang akan mula dibuka 8 pagi esok. Ia termasuk Pusat Latihan Polis Pulapol, Dewan Seberguna Integriti IPD Langkawi, Bilik Mesyuarat Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1 dan Dewan Tun Raham Markas Wilayah Laut 3 TLDM Mawila 3. Hari ini pasukan petugas SPR bagi undi awal telah siap membuat penyemakan dan insya-Allah besok pagi di keempat-empat tempat pengundian awal ini hanya satu sahaja yang akan ditutup pada pukul 12 tengah hari, iaitu bagi bilangan yang kurang daripada 50 orang pengundi. Manakala 3 lagi seperti biasa bermula pukul 8 dan akan tamat pada pukul 5 petang. Bilik Mesyuarat Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1 akan beroperasi sehingga 12 tengah hari, manakala 3 lagi pusat akan ditutup pada pukul 5 petang.
Di Melaka, seramai 2,504 pegawai dan anggota polis akan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal esok di Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah, IPD Jasin, IPD Alor Gajah dan Balai Polis Terpilih. Proses pengundian awal akan dilaksanakan di 24 pusat mengundi. Bagaimanapun, daripada jumlah berkenaan, sebanyak 19 pusat mengundi hanya akan beroperasi dari 8 pagi hingga 12 tengah hari. Undi pos pula, Polis Kontingen Melaka ini seramai 219 orang memohon untuk undi pos dan yang diluluskan adalah 132. Yang bakinya mereka terpaksalah balik ke lokaliti asal untuk menjalankan undi awal pada besok hari. 22,689 pengundi terdiri daripada polis, tentera dan pasangan akan mengundi awal esok di 63 pusat mengundi seluruh negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, ia melibatkan 11,544 pegawai dan anggota polis dan pasangan. Pada hari besok, seramai 3,200 lebih pegawai dan anggota polis akan ditempatkan untuk penugasan memastikan bahawa perjalanan undi awal besok ia akan diundi oleh seramai 22,689 pengundi awal terdiri daripada polis, tentera dan juga pasangan. Dan mereka ini mengundi di 63 pusat mengundi dan 86 saluran. Persiapan apa? Di Muar, persiapan pusat mengundi awal Dewan Perumahan Polis IPD Muar Parit Pelupuk berjalan lancar. Pegawai pengurus bahagian pilihan raya Muar, Datuk Mustafa Kamal Syamsuddin berkata, seramai 543 pegawai polis dan pasangan akan mengundi di pusat mengundi berkenaan. Untuk persiapan undi awal esok, alhamdulillah dah almost done. Kita pun tadi dah buat simulasi dan sebentar lagi kita akan buat simulasi bersama SPR di pusat pengundian awal Parit Pelupuk ni. Dan dalam daerah Muar ni ada 5 tempat undi awal dan salah satunya di kompleks Dewan Kediaman Parit Pelupuk ni. InsyaAllah seramai 543 orang pengundi di sini. Pelbagai isu diutarakan rakyat agar diselesaikan selepas PRU 15 nanti. Bagi penduduk di Parlimen Selayang, mereka mengharapkan bakal pemimpin baharu mereka peka terhadap masalah dihadapi kawasan itu selain mesra menyantuni masyarakat setempat. Jadinya harapan kami ni agar parti Barisan Nasional contoh dia harapnya kalau misal kata dia menang, kami harap sangat perbaruilah jalan raya, lepas tu lampu-lampu jalan, contoh dia, lepas tu macam yang lubang-lubang tu kan, saya ni bawa anak ambil anak sekolah, kadang-kadang tu lubang kita tak nampak, anak-anak muda kan naik motor, lubang. Itulah harapnya bolehlah. Kepada calon-calon yang menang pada PRU 15 ini, diharapkan dapat menunaikan hasrat penduduk kampung kita ini seperti menolong membuat infra seperti longkang, seperti lampu-lampu yang gelap di setiap lorong. Saya sebagai peniaga ni ada satu je harapan saya, semoga siapa saja yang memimpin selepas ini, saya minta ekonomi kita dipulihkanlah dengan seberapa segera, kerana dari segi barangan memang kami dia sebagai peniaga-peniaga memang cukup terasa lah dengan harga barang-barang yang sekarang ni. Harapan saya sebagai penduduk tetap daripada kecil sampai dewasa pada calon-calon yang menang bertanding pada PRU 15 ni, tak kira datang dari mana pun, Barisan Nasional ke atau parti-parti lain, dengan harapan yang tinggi menggunung agar yang pertamanya
permasalahan masyarakat kampung majmuk ni dijaga, terbela. Seperti sampah dikutip dengan jadual yang baik, kemudian ada dengan infra seperti longkang, jalan dijaga dengan baik. Keyakinan rakyat dan kestabilan negara. Tiada janji mustahil, hanya bukti yang ditampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam Bual Bicara Khas Kestabilan dan Kemakmuran. Bersua kembali. Saudara, seorang wanita maut manakala suami dan 5 anak pasangan itu cedera selepas terbabit kemalangan. Insiden berlaku berhampiran restoran Jejantas, Sungai Buloh di Lebuh Raya Utara Selatan, Menghala Kuala Lumpur pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, dalam kenyataan berkata kenderaan yang dinaiki wanita terbabit bersama 6 ahli keluarganya melanggar bahagian belakang sebuah trailer di laluan sama. Akibat kemalangan tersebut, wanita berusia 38 tahun itu tersepit di bahagian penumpang hadapan dan disahkan meninggal dunia di lokasi. Suami mangsa yang berusia 50 tahun dan anak perempuan berusia 11 tahun dilaporkan parah. Manakala 4 lagi anak mereka termasuk pasangan kembar lelaki berusia antara 8 tahun hingga 8 bulan cedera ringan. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan lanjut. 14 ahli sindiket penipuan kerja dalam talian diberkas menerusi 2 serbuan di 2 rumah di Taman Mount Austin, Johor Bahru. Premis tersebut dijadikan pusat panggilan menawarkan pekerjaan dalam talian yang tidak wujud. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ahli sindiket terbabit dipercayai baru 3 bulan aktif ditawarkan gaji antara RM2,500 hingga RM4,000 untuk menyamar sebagai pegawai sumber manusia. Dan penipuan mereka ni kebanyakannya mereka melakukan penipuan di negara jiran kita. Dan kita telah berkongsi maklumat ini dengan pegawai dan mereka di pihak berkuasa di negara jiran, dan mereka pun juga melaksanakan beberapa tangkapan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Hak harta Abu Holding bernilai RM80 juta yang didakwa milik 1MDB gagal dilucutkan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan itu selepas mendapati permohonan gagal membuktikan kesemua barang yang disita hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Harta membabitkan lebih 2,000 unit barang kemas, 7 utas jam tangan serta 29 beg tangan yang disita ketika serbuan di sebuah premis di Pavilion Residence milik Abu Holdings Sdn Bhd 4 tahun lalu. Hakim turut menolak permohonan pihak pendakwaan untuk menggantung pelaksanaan keputusan sementara menunggu rayuan difailkan dan diputuskan Mahkamah Rayuan. Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor yang merupakan pihak ketiga menuntut kesemua barangan yang disita. Pada 2019, pihak pendakwaan memfailkan permohonan pelucutan hak terhadap Abu Holdings Sdn Bhd bagi menyita kesemua barangan serta wang tunai yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 11 malam tadi, sebanyak 6 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 4 daerah berbeza. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah mangsa yang dipindahkan adalah seramai 254 orang daripada 69 keluarga. Di daerah Hilir Perak, 2 PPS dibuka iaitu PPS Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib dan PPS Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak menempatkan 164 penduduk daripada 46 keluarga. Sementara itu, di daerah Larut Matang dan Selama, PPS Dewan Orang Ramai Kampung Jelapang dan PPS
Dewan Orang Ramai Kampung Simpang Had menempatkan 43 penduduk daripada 11 keluarga. Manakala satu PPS masih beroperasi masing-masing di daerah Kinta dan Kerian menempatkan 47 penduduk daripada 12 keluarga. Hujan lebat lebih 4 jam menyebabkan air di Sungai Sintok melepasi paras bahaya dan melimpah ke kawasan rendah. Ini mengakibatkan 2 kawasan perumahan serta Jalan Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok Kedah dinaiki air. Justru semua warga UUM dinasihatkan untuk tidak memasuki atau melakukan sebarang aktiviti di kawasan terlibat banjir atau kawasan berisiko. Pihak universiti juga memutuskan agar semua kuliah dilaksanakan secara dalam talian mulai 15 November hingga 17 November ini. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir di Kelantan dinasihatkan supaya segera berpindah sekiranya diarah atau sekiranya hujan lebat berterusan. Tindakan awal boleh menyelamatkan nyawa keluarga dan melancarkan urusan pihak berkuasa. Kami menasihatkan penduduk supaya sentiasa bersedia dari segi mengemas barang-barang keperluan utama mereka dan juga dokumen-dokumen mereka, dan bersedia bila diarah berpindah mereka hendaklah berpindah supaya perpindahan itu tidak berlaku di waktu tengah malam ataupun perpindahan sekaligus yang mana akan menyukarkan pihak responden. Jelas Nik Muhammad Noor, bilik gerakan banjir negeri telah dibuka sejak 11 November lalu dan beroperasi 24 jam untuk menyelaras kerja-kerja bersama Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Jajahan. 7.6 juta ringgit diperuntukkan Felda untuk pembinaan tangki besar di kawasan tinggi Felda Sungai Retang, Jerantut, Pahang bagi mengatasi gangguan bekalan air terawat sejak 20 tahun lalu. Ia dijangka siap 6 bulan selepas kontraktor berkelayakan yang dilantik. Menurut ahli Lembaga Pengarah Felda, Datuk Nazri Ngah, buat masa ini pam penggalak dipasang bagi memudahkan aliran air ke tangki-tangki rumah di kawasan tinggi. Jangka siap 6 bulan. Jangka siap 6 bulan. Tetapi buat masa ini, kita pasang booster, kita cuci intake supaya air itu boleh pergi juga. Waktu malam, air masuk ke tangki-tangki rumah yang kawasan-kawasan tinggi. Apabila kawasan puncak, air tak boleh supply ke kawasan tinggi. Itu Felda bagi duit 7.6 juta. Geran tahunan 4 juta ringgit yang diluluskan Julai lalu kepada Kongres Kesatuan Sekerja MTUC disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Presidennya Muhammad Effendi Abdul Ghani. Peruntukan tersebut bertujuan melaksanakan program kesedaran dan latihan yang signifikan bagi kesatuan itu. Dan walaupun saya beri hari ini, tetapi dah diluluskan pada bulan Julai sewaktu saya merasmikan mesyuarat agung MTUC. Jadi jangan ada pihak mengatakan waktu pilihan raya saya beri mock check ni, sebenarnya dah lama, daripada bulan Julai lagi. Grant tu lebih kepada untuk pembangunan kita, gerakan kesatuan sekerja untuk pekerja-pekerja, untuk ahli-ahli kita lah dalam institusi, untuk kita buat latihan, kan, nak buat latihan membantu pekerja-pekerja di mahkamah perusahaan dan juga untuk develop kita punya internal MTUC lah sendirilah. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI terus menyantuni golongan petani dengan nilai keseluruhan lebih 1 juta ringgit melalui pelbagai bentuk bantuan. Antaranya bantuan agropreneur, bantuan geran pemadanan change upgrade produk dan bantuan program rezeki tani. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, 71 pesawah yang terjejas teruk akibat bencana ribut turut diberi bantuan melalui tabung bencana padi dengan peruntukan lebih RM164,000. Jadi peruntukan yang sebegini sememangnya memberi gambaran kerajaan sentiasa memberi keprihatinan kepada rakyat yang menjadi barisan hadapan lah untuk menyediakan bekalan makanan negara kita.
Kira-kira 1,000 keris dari dalam dan luar negara dipamerkan pada Festival Keris Antarabangsa Melaka FKAM 2022. Program Julungkali Anjuran Perbadanan Muzium Melaka Perzim itu merupakan antara inisiatif kerajaan negeri memartabatkan senjata warisan turun-temurun masyarakat Melayu. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Festival yang mendapat kerjasama Persatuan Warisan dan Adat Keris Melaka Pewaris ini berlangsung selama 2 hari selain berjaya menghimpunkan pemilik koleksi keris dari seluruh negara dan beberapa negara jiran antaranya Thailand, Indonesia dan Singapura. Kita tahu bahawa keris merupakan senjata yang sangat rapat dengan orang-orang Melayu khususnya dalam dunia Melayu Nusantara. Jadi kita melihat bahawa budaya ini semakin pupus. Jadi kita mengambil inisiatif dengan pewaris untuk melaksanakan satu program yang besar yang dihadiri lebih 10,000 orang selama 2 hari ini dan pelbagai atur cara telah kita atur. Jadi kita mengharapkan program yang semacam ini dapat kita laksanakan setiap tahun dan ini akan menjadi acara tahunan Kerajaan Negeri Melaka. Kita akan masukkan dalam kalender of event Kerajaan Negeri. Antara yang menarik perhatian termasuklah pameran keris tertua dari Kerajaan Bentan berusia lebih 600 tahun. Selain pameran keris, turut dilaksana pertandingan 9 jenis keris, demonstrasi mengukir hulu keris, menempa serta membuat keris termasuk mencuci keris. Keris itu sendiri adalah identiti orang Melayu lah. Jadi sebagai orang Melayu kita kena patut mengetahui apa itu keris. Jadi bila ada program-program sini banyaklah benda yang kita dapat tengok anak-anak muda yang datang yang dulunya takut kepada keris, macam-macam ceritalah tentang keris ni yang mungkin menakutkan orang, sebenarnya tidak pun, sikit pun tidak menakutkan. Jadi bila ada program seperti ini, anak-anak muda dapat join ataupun tengok sendiri secara live macam mana tukang-tukang buat kerja lah selain daripada tengok dekat TV. Sebab sekarang ni pun banyak aktiviti budaya seperti ini kurang didedahkan. Jadi bila ada festival seperti ini sangat bagus, terutamanya kepada era sekarang lah. Prasmian Festival disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Keris bukan saja antara senjata warisan nenek moyang orang Melayu yang mempunyai nilai estetik tersendiri, tetapi juga salah satu alat lambang kebesaran Kesultanan Melayu di negara ini yang perlu terus dipelihara dan diperkenal kepada generasi muda agar tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Datuk Hamidin Mohamad Amin dipilih selaku Ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal memegang jawatan tersebut untuk penggal 2022-2026. Perkara itu disahkan dalam Kongres Biasa AFF ke-29 di Siem Reap, Kemboja hari ini. Selain Datuk Hamidin, 4 lagi yang turut dipilih menjadi Ahli Majlis AFF ialah Chris Nico dari Australia, Vipet Sishakar, Laos, Koko Thien, Myanmar dan Tanasak Suraprasad dari Thailand. Jawatan Presiden AFF pula menyaksikan penyandang Major General KF Sameth menang tanpa bertanding untuk penggal keduanya. Menurut Datuk Hamidin, pihaknya terus mengharapkan kerjasama lebih erat dalam kalangan negara anggota AFF untuk membantu ahli gabungannya menaikkan tahap bola sepak Asia Tenggara. Tambah beliau, pemilihan ini juga akan dimanfaatkan bagi memastikan suara Malaysia sentiasa didengari di peringkat Asia Tenggara. Turut hadir Timbalan Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi dan Setiausaha Agung FAM, Nur Azman Haji Rahman. Perkembangan Piala Malaysia 2022, Selangor FC perlu bersedia sepenuhnya menjelang aksi separuh akhir pertama menentang Terengganu FC Rabu ini. Menurut Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho, walaupun TFC kini dilanda kemelut dalaman, ia bukan jaminan laluan mudah buat anak buahnya.
Bagi saya itu bukan satu masalah. Yang penting saya rasa pemain-pemain dah tahu tugasan mereka untuk cukup penting untuk perlawanan separuh akhir ini, kerana any players bagi saya pun mereka nak layak ke bermain di pentas final, kerana itulah pentas yang terbaik, atmosphere terbaik untuk main final, dan saya tak anggap itu sebagai advantage untuk kita lah. Tambah beliau, walaupun ketika ini cuaca sering hujan, namun ia bukan alasan untuk mereka tidak mempamerkan aksi terbaik. Ketika ini, katanya keadaan semua pemain berada dalam baik. Namun, mereka kehilangan tonggak pertahanan utama Yazan Al-Arab yang terpaksa dilepaskan untuk menggalas tanggungjawab bersama negaranya Jordan. Cheng Ho ditemui media ketika sesi latihan Selangor FC di Shah Alam. Sementara itu, konflik antara Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain dengan pengurusan Kelab Terengganu Football Club Sdn Bhd TFC SB semakin berpanjangan apabila kedua-dua pihak saling berbalas kenyataan. Ia susulan pengakuan terbuka Nafuzi yang mendakwa pihak pengurusan TFC SB bersikap tidak profesional berhubung isu tawaran kontrak lanjutan beliau sebagai Ketua Jurulatih skuad penyu musim depan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif TFCSB Abdul Rasid Juso berkata pihak pengurusan kelab telah mengutus surat tawaran perlanjutan kontrak bertarikh 27 Oktober melalui pembantu operasi unit teknikal TFCSB sebelum kontrak Nafuzi tamat pada 30 November. Menurutnya, Nafuzi telah diberi tempoh 14 hari dari tarikh surat berkenaan untuk memberi jawapan. Bagaimanapun, pihaknya tidak menerima sebarang maklum balas sehinggalah kenyataan terbuka yang dibuat Nafuzi pada sidang media selepas aksi sukuk akhir kedua menentang Kuala Lumpur City FC Sabtu lepas. Selain itu, pihak pengurusan juga mendapati Nafuzi telah berunding dan menandatangani perjanjian lebih awal dengan sebuah pasukan Liga Super pada Ogos lepas dan ia menyalahi serta melanggar syarat kontrak dengan TFC. Semalam, Nafuzi meluahkan rasa terkilan dengan layanan pihak pengurusan TFCSB yang disifatkan tidak profesional apabila menggunakan khidmat kitman sebagai orang tengah untuk menyerahkan surat tawaran kontrak tanpa sebarang perbincangan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. #MyPRU15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.